Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini Ustazah akan sambung pelajaran kita yang minggu lepas. Okey, ibadah. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Kamu dah belajar kan minggu lepas? Baiklah, minggu ini kita sambung sikit. Okey, kita ulang kaji sikit. Kaji apa maksud sunat ab'ad dan sunat hayat. Baiklah, kita tengok sunat ab'ad. Sunat ab'ad bermaksud amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Baiklah, sunat hayat. Sunat hayat adalah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa iftitah. Baiklah, sunat ab'ad. Kita tengok apakah perkara-perkara sunat ab'ad. Baiklah, yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Baiklah, di sini kita dapat lihat sunat ab'ad ni lebih kepada tahiyat awal, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal, selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir dan juga berkenaan dengan kunut. Okey, itu sahaja untuk sunat ab'ad. Mari kita tengok hayat. Okey, sunat hayat ni terbagi kepada dua, perbuatan dan juga bacaan dalam solat. Okey, kita tengok apakah sunat hayat. Okey, kalau kamu tertinggal sunat hayat ni, kamu tak perlu sujud sahwi ataupun tak perlu ganti semula. Okey, kita tengok Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawaruk. Okey, duduk iftirash adalah duduk tahiyat awal dan duduk tawaruk duduk tahiyat akhir. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baiklah, itu sunat hayat dari segi perbuatan. Sekarang kita tengok sunat dari segi bacaan. Okey, ada 10 Kita tengok satu persatu. Yang pertama, melafazkan takbiratul intiqalat iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Contoh masa sujud, bila nak bangun dari sujud, kamu sebut Allahu Akbar. Kan? Lepas tu nak sujud balik Allahu Akbar. Itulah lafaz takbiratul intiqalat. Baik, yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Okey, isti'azah ni membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kalau kamu tak baca pun tak apa isti'azah. Tapi bila kita sebut sunat hayat ni, dia dituntut. Jadi lebih baik kita baca. Dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Kan, selalu selepas baca Fatihah, kita sebut amin. Tapi kalau kita terlupa, tak apa. Teruskan solat. Jangan kamu berhenti pula. Kamu ingat tak boleh kena baca. Okey, kalau kita terlupa, tak apa. Okey. Baik. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Okey, bila kita baca doa iftitah ni, sebelum kita baca Al-Fatihah, kita baca doa iftitah.
Ustazah, saya tak boleh baca lah. Saya tak baca pun. Macam mana? Tak apa. Kalau terlupa nak baca, tak apa. Tak ada masalah. Okey, sebab dia sunat hayat. Jadi kamu tak perlu ganti ataupun tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau nak dapat pahala lebih atau solat itu lebih sempurna, kita hafallah doa iftitah dan baca sebelum baca Al-Fatihah. Okey, yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Okey, kita baca surah tu adalah sunat hayat. Kalau terlupa, tak apa, teruskan solat. Solat tak batal dan kamu tak perlu ganti rakaat tersebut. Okey, yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Kita tengok yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Yang ke-10, memberi salam yang kedua. Tadi kita dah tengok sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Okey, sunat ab'ad tadi, jika kita tinggalkan, terlupa, kita kena buat sujud sahwi. Kan? Sujud sahwi. Baik. Kita tengok macam mana tata cara untuk sujud sahwi. Contoh, kamu terlupa baca doa kunut semasa rakaat kedua dalam solat subuh. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, kamu kena buat sujud sahwi. Okey, selepas tahiyat akhir tu, semasa tahiyat akhir, kamu duduk iftirash, duduk seperti tahiyat awal kan? Duduk seperti tahiyat awal. Okey, selepas tu, selepas habis baca tahiyat, kamu sujud. Masa sujud, kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Maksud dia, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey, kemudian bangun, duduk antara dua sujud dan sujud semula dan baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian barulah duduk tawaruk. Selepas duduk tawaruk, terus bagi salam. Okey, boleh faham. Okey, kenapa kita nak buat sujud sahwi ni? Sebab solat yang sempurna akan menjaminkan ibadah kita ni diterima oleh Allah. Sebab itulah kita kena jaga solat kita betul-betul. Kena buat betul-betul. Tak boleh main-main. Okey, baiklah. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So, harap kamu dapat mengamalkan solat yang sempurna dalam amalan seharian kamu. Solat kamu setiap hari. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.